Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahmin bin Sarjari bernombor metrik A194360. Pada kali ini saya dan ahli kumpulan saya ingin membentangkan berkenaan dengan surah As-Saff. Sebelum saya memulakan pembentangan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Ahli kumpulan saya terdiri daripada beberapa orang, iaitu Muhammad Farhad, Muhammad Hafiz, Amru Arif, Muhammad Amir, Muhammad Aidil Adli, Muhammad Nur Adib dan yang terakhir sekali Muhammad Syamil. Saya akan memulakan pembentangan ini dengan pengenalan surah As-Saff. Surah As-Saff yakni barisan, merupakan surah ke-61 di dalam Al-Quran. Surah ini tergolong di dalam surah Madaniyah dan terdiri daripada 14 ayat. Dinamakan As-Saff kerana pada ayat keempat surah ini terdapat kata syaffan yang bererti satu barisan. Surah bagi sebelumnya adalah surah Al-Mumtahanah. Saya Muhammad Farhad bin Azman akan menerangkan tentang hubung kait antara surah Al-Mumtahanah dan surah As-Saff. Okey, baik. Di dalam surah Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu Wa Taala bermula dengan membawa larangan agar jangan berwala, memberi kasih sayang dan suakan taat setia kepada orang kafir yang menentang Islam. Tetapi di dalam surah As-Saff pula, Allah memberi galakan, ajak agar satukan umat Islam dalam satu saf untuk menentang orang yang kafir, yakni musuh Islam. Tidak kira apa jenis sekalipun, iaitu daripada golongan kafir zahir, yakni Yahudi dan Nasrani, kafir yang tersembunyi, yakni munafik, dan kafir daripada kalangan ahli keluarga. Jadi ayat ini mendapat arahan agar kita satukan saf supaya kita dapat menghadapi semua kemungkinan serangan mereka yang kafir. Oleh itu, kesimpulannya ialah di dalam surah Al-Mumtahanah, Allah hanya memberi larangan untuk kita jangan berwala dengan orang kafir. Tetapi di dalam surah As-Saff pula Allah memberi galakan untuk kita menentang orang yang kafir. Seterusnya, hubung kait surah As-Saff dan surah Al-Mumtahanah. Dalam surah Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu Wa Taala ajar cara berinteraksi dengan golongan bukan Islam dalam negara atau luar negara semasa waktu aman dan aman. Dalam surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan untuk berjihad, yakni cara berdepan dengan orang kafir dalam suasana peperangan. Allah Subhanahu Wa Taala mencela perbuatan kaum Yahudi, pengikut Musa, dan Nasrani, pengikut Nabi Isa, yang tidak menerima dan derhaka kepada ajaran dan pesan Rasul mereka tentang kedatangan Rasul akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita beralih kepada asbabun nuzul ayat 1 hingga 3 surah As-Saff. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Hakim yang bersumber dari Abdullah bin Salam. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Abbas bahawa ketiga sahabat Rasulullah SAW duduk-duduk bermuzakarah. Di antara mereka ada yang berkata, sekiranya kami mengetahui amal yang lebih dicintai Allah, pasti kami akan mengejarkannya. Ayat ini, yakni surah As-Saff ayat 1 hingga 2, turun berkenaan dengan peristiwa tersebut, yang kemudian dibacakan oleh Rasulullah SAW sampai akhir surah. Surah ini turun sebagai tuntutan berkenaan dengan amal yang diredai Allah SWT, iaitu berkorban, mempertahankan agama dan mengamalkannya. Seterusnya asbabun nuzul ayat ke-10 hingga 12. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Sa'id bin Jubair bahawa ketika turun ayat, hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? As-Saff ayat 10. Kaum muslimin berkata, sekiranya kami tahu apa yang dimaksudkan dengan tijarah, iaitu perniagaan itu, pasti kami akan ikut serta memberikan harta benda dan ahli keluarga. Maka Allah menurunkan ayat selanjutnya, iaitu ayat As-Saff ayat 11, yang menjelaskan bahawa tijarah, iaitu perniagaan, ialah beriman kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan terus dengan pembentangan dalam tema ayat surah As-Saff. Ayat kedua iaitu teguran Allah kepada orang-orang mukmin yang minta berjihad.
Tetapi apabila syariat jihad diturunkan dan telah diberikan, mereka berpaling dan tidak mahu berperang. Allah menegur golongan-golongan ini yang mengaku diri mereka Muslim dan beriman tetapi tidak mengikut apa yang dikatakan mereka. Dalam konteks ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman yang tidak mengapakah kamu mengatakan perkara-perkara yang kamu tidak kerjakan. Maksud ayat secara umum adalah teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia yang bercakap tidak serupa bikin, yang tidak melakukan yang bercakap tidak selaras dengan perbuatan mereka. Perkara ini sama seperti orang-orang yang munafik. Dalam konteks ayat yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kabura maqtan 'indallahi ma la taf'alun. Sadaqallahul azim. Amat besar kebencian di sisi Allah bahawa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Seterusnya, ayat 5 hingga ke 9, Nabi Isa AS memberitahu tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Al-Quran menyebut sebagai Ahmad kerana ianya adalah dalam sirah tafdil, maksudnya yang paling banyak memuji Allah dan yang paling terpuji di kalangan manusia, iaitu sifat Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa memberitahu apakah penolakan yang dilakukan oleh kaum Nabi Muhammad semasa beliau menyampaikan seruan ajaran Islam. Dan Nabi Isa menceritakan penolakan kaum Nabi Muhammad yang tidak mahu menerima dakwah Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan berbagai-bagai cara dan tuduhan yang dikenakan kepada baginda SAW. Seterusnya, ayat 10 hingga ke 4 menceritakan tentang perniagaan yang amat besar dan amat menguntungkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut perniagaan dalam ayat ini, perniagaan adalah sumber rezeki yang paling banyak dan terjamin, dan tidak lagi ragu-ragu lagi syubhannya. Perniagaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah tawaran yang besar dan kerana dapat menyelamatkan manusia daripada azab api neraka. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada bahagian mufradat ayat. Di sini terdapat 8 perkataan yang disediakan. Yang pertama adalah perkataan tu'zunani yang membawa maksud kamu menyakiti. Dalam konteks ayat, surah Shaf menceritakan tentang kisah Nabi Musa bertanya kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa kamu menyakiti aku sedangkan aku ini adalah utusan Allah. Jadi seterusnya untuk perkataan yang kedua adalah maqtan yang membawa maksud kebencian, di mana kebencian yang terbesar di sisi Allah adalah apabila seseorang itu berkata tetapi tidak melakukan apa yang dia telah katakan. Okey, untuk perkataan yang ketiga adalah perkataan sofa yang membawa maksud barisan, dan perkataan yang keempat adalah perkataan bunyanun yang membawa maksud bangunan. Pada ayat yang keempat dalam surah As-Saff, Allah menceritakan bahawa sesungguhnya Allah ini menyukai orang-orang yang berjuang pada jalannya untuk membela agama Islam dengan kaedah keluar secara berbarisan, iaitu keluar dalam kelompok yang ramai seperti bangunan yang tersusun rapi. Itulah perumpamaan yang Allah bagi kepada orang-orang yang keluar berjihad pada jalannya. Seterusnya perkataan yang kelima adalah perkataan ya'ti yang membawa maksud yang akan datang, dan perkataan yang keenam adalah perkataan sihir, yakni sihirlah. Sihir seperti mana yang kita tahu merupakan satu perbuatan yang menggunakan bantuan makhluk halus untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Terusnya perkataan nasrun dan juga fauzun yang membawa maksud pertolongan dan kemenangan, di mana Allah telah menyampaikan berita baik kepada orang-orang yang beriman bahawa mereka akan diberikan pertolongan dan juga diberikan kejayaan sekiranya mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita pergi kepada pengajaran ayat. Yang pertama, hakikat bahawa semua makhluk bertasbih dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ini membuktikan ketuhanan, kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, seseorang yang berniat baik perlu melaksanakan apa yang diniatkan, sama ada untuk menghampiri diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau menunaikan janjinya kepada manusia lain. Yang ketiga, memungkiri janji adalah sifat tercela. Ia membuatkan seseorang itu berdosa dan layak dihukum.
kedustaan dan pengkhianatan. Yang keempat, Allah merestui orang yang berjuang pada jalannya di dalam satu saf. Ini menunjukkan wajib berpendirian teguh, menetapkan pendirian dan konsisten mempertahankan prinsip Islami. Yang kelima adalah tidak harus keluar daripada saf perjuangan kecuali untuk menunaikan sesuatu hajat yang penting dan masalah umat serta mendapat keizinan daripada ketua. Dan yang terakhir adalah sesiapa yang menyanggah perintah para nabi dan rasul, mereka wajar menerima balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berasa berat berjihad akan menerima balasan azab di akhirat kelak. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.